Pemimpin berhak tentukan apa yang terbaik. Tapi jika yang jelas terlarang, jangan minum arak, dia buat juga, itu lain. Itu kaedah yang mengajar kita menilai. Hidup hari ini perlu kepada kekuatan untuk menilai, agar kita tak menjadi tak turut membuta tulis. Semua akhirnya berbalik kepada ilmu, insyaAllah. Jadi itulah yang sempat kita rumuskan untuk petang yang permainan ini. Dan sebelum kita berakhir, insyaAllah sudah kedepankan kotak soalan. Kalau jika ada soalan, sila kedepankan soalan. Sila, tidaknya kotak soalan kedepankan lagi. Cukup. Ya, sila. Doktor, saya nak tanya pasal surah Al-Isra ayat 23. Saya nak tahu apakah kiasan yang difirmankan oleh Allah berkenaan dengan wala taqullahu ma'ufin wala ta'ala, yang dimaksudkan dengan yang dikiaskan oleh ayat menggunakan ufin. Ya. Surah Al-Isra ada menceritakan tentang adab kita dengan ibu kita, malah dengan ibu bapa secara umum, sebab digunakan wala taqullahuma. Jangan kamu katakan kepada mereka berdua, lahuma. Huma melambangkan dua orang, ibu bapa kita. La taqullahuma uff. Jangan kata pada mereka. Arab kata uffin, kita kata Jadi ada setengah lawyer buruk, dia kata tak apa kot, boleh tak boleh. Jadi ayat itu dia ada tafsiran. Bagus soalan tadi. Maksudnya jangan kamu guriskan perasaan ibu bapamu, jangan hordik mereka, jangan dimaki hamun mereka, ataupun secara umumnya jangan berkasar terhadap mereka. Jangan kamu katakan pada mereka Kalimat Quran itu melambangkan kekasaran. Kalimat Al-Quran itu juga melambangkan hordik, sikap agresif terhadap ibu bapa. Diharamkan. Sebab itu kita nak perkembangkan bab ini lagi dengan mengatakan dalam Islam, ibu bapa ni terlalu penting. Malah Al-Quran mengatakan bahawa kepentingannya di bawah kepentingan tidak mensyirikkan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Begitu susunan ayat Quran. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apa-apa pun. Menduakan Tuhan, mengatakan Tuhan ada anak, Tuhan ada artinya pembantu dalam bentuk Holy Spirit, Tuhan ada isteri. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apa-apa pun. Dia Esa, dia Wahidul Ahad. Selepas datang perintah itu, datang perintah berikutnya, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapamu buat baik, buat ihsan. Artinya selepas Allah pentingkan ibu bapa. Itulah keutamaan dalam Islam. Sebab itu jika seseorang baik dengan kawan-kawan, kita kena jaga bab ni. Dengan kawan, punya jaga perasaan kawan. Tak nak mengguriskan perasaannya. He is my best friend, she is my best friend. She wants kuih tiaw, I give kuih tiaw. She wants bihun, I give bihun. Tapi dengan mak bapak, dia mau apa pun tak bagi. Pada hari ibu pun tak ingat pada mak bapak. Hari ini hari ibu kan. Walaupun Islam mengatakan jangan tunggulah hari ibu, Islam mengatakan ibu bapa ni kita hormati, kita hargai setiap detik, setiap ketika. Jadi itulah konsep Islam, itulah tafsirannya, insya-Allah. Allahu a'lam. Ada lain? Insya-Allah. Ya, silakan. Lepas Dr. Jani ada bincang tentang ada kaitkan rencana nama Allah untuk keselamatan kadang tak boleh masuk tandas kan. Lepas kita ada bincang tentang apa rencana ada nama Allah tak boleh masuk tandas. Ya. Bagaimana pula dengan akhbar-akhbar yang ada terjemahan Quran yang cetak setiap hari dan jangan kita letak sana seperti itu. Betul. Apa-apa tulisan yang ada kalimat suci Allah, ayat Quran, Muhammad Rasulullah dan seumpamanya,
boleh kita bawa dalam poket kita, ataupun kita bincang minggu lepas, ada rencana pegawai-pegawai tertentu. Di rencana itu ada catat Allah Muhammad. Dia kena pakai untuk pergi bekerja sebab itu tuntutan dalam jawatan tertentu. Tiba-tiba dia masuk ke tandas. Jadi kita bincang minggu lepas, jangan bawa ke tempat-tempat seperti itu, sebab kalimat-kalimat itu kalimat mulia. Kemuliaan dalam Islam ini ada adab dan takrifnya. Apa dia mulia? Mulianya begitu. Ayat Quran, kalimat Allah itu mulia. Bila mulia, tidak boleh kita bawa ke tempat yang tidak mulia, seperti tandas dan sebagainya. Hendaklah ditinggalkan. Cuma timbul kadang-kadang keadaan. Ini kita bincang bahasa yang saya sebutkan tadi, bahasa asal, bahasa umum. Tapi kadang-kadang ada hukum pengecualian. Contohnya kita bawa Al-Quran lah, mungkin nak datang ke kelas, bawalah Al-Quran. Tak sangkalah kita nak qada hajat. Maaf cakap, tak sangka nak qada hajat. Tiba-tiba tak dapat kita elakkan, kita terasa perlu ke tandas. Tapi kita bawa Quran. Dan Al-Quran ini jika kita tinggalkan di luar, mungkin akan berlaku ke atasnya benda-benda yang tidak baik juga. Masuk ke tandas bawa Quran pun tidak baik, tapi tinggal di luar pun ada risiko tidak baik. Dalam keadaan seperti itu sajalah kita ambilnya ringan mudaratnya. Kalau saya dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang saya bawa juga Quran bersama saya dan saya masuk sebab mungkin selesai. Tapi sudah pasti kita nak pilih pilihan yang lebih baik. Kalau ada orang, kawan yang agak kita kenal, walaupun kenal tak lama, tapi kita tahu dia boleh bantu kita, pegang sekejap Quran ni, saya nak ke tandas sekejap. Ataupun jika boleh kita sangkut di mana-mana tempat yang kita rasa insya-Allah lah akan terselamat. Apatah lagi Quran, biasa orang tak curilah Quran ni, cuma tak letak tempat selamat. Tapi handphone orang curi, letak Quran, orang tengok, oh Quran, tak ada. Jangan handphone. Quran tak berapa berharga, handphone lagi berharga. Jadi kita cuma pilih tempat yang sesuai. Ada pilihan, sudah pasti pilihannya. Jangan bawa sesuatu yang ada kalimat suci ini dalam tandas. Itu yang terbaik, insyaAllah. Tapi kalau saya kalau setiap hari apa boleh ada agama dan sudah pasti dia sediakan ayat Quran, bagaimana? Ya. Termasuk akhbar. Jika akhbar itu ada juga ayat Quran, sebaik-baiknya juga dielakkan dari memasukkannya ke tempat yang sama. Sebaik-baiknya. Cuma pilihlah pilihan yang tak memerlukan kita buat masuk. Tapi jika terpaksa, kaedah tadi, kaedah antara dua kemudaratan, insyaAllah. Allahumma. Ya sila. Kayu apa? Kayu koka. Kayu koka bagi sebahagian orang Melayu Islam kita begitu istimewa. Hingga kan jika mereka pergi ke Mekah, jangan lupa beli kayu koka. Mengapa kayu koka begitu istimewa? Sebab di internet ada laman web yang mengatakan, menghebahkan, kayu koka ini istimewa disebabkan itulah kayu yang digunakan Nabi Nuh untuk mencipta kapalnya. Itulah kayu yang digunakan Nabi Nuh untuk mencipta kapalnya. Oleh sebab Nabi Nuh menggunakan kayu koka untuk mencipta kapalnya, maka ini kayu yang istimewa. Ditambah lagi, dan jika anda meletakkan kayu koka, menggantung kayu koka di rumah anda, syaitan tak berani masuki rumah anda. Syaitan gerun dengan kayu koka. Begitulah seterusnya. Baik. Dalam Islam, sesuatu kelebihan yang hendak dikaitkan dengan syaitan, dapat menghalau syaitan, yang nak dikaitkan dengan alam ghaib, sesuatu yang seperti itu mesti ada nas. Itu ajaran Islam. Mesti ada nas. Jika you buat begitu, syaitan takut. Kena ada nas. Sebab kita bercakap bahasa ghaib ni. Jika kita berkata, jika seseorang berkata a'udzubillah minasyaitonir rajim, syaitan akan menjauhkan diri daripadanya. Nabi bersabda demikian. Tak ada masalah. Sesiapa yang membaca ayat kursi, maka syaitan menjauhkan diri daripadanya. Itu ada nas. Ayat kursi dan kemuliaannya ada dalil.
Tapi sesiapa yang menggantung kayu kokar